Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail alladhina yubalighu risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menyuburkan benih-benih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan bertekad untuk meninggalkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama-sama orang-orang yang soleh yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pewaris Kenabian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di masa ini persoalan mengenai peranan, tanggungjawab dan kewibawaan institusi ulama sering diperkatakan masyarakat Islam keseluruhannya. Siapakah sebenarnya ulama yang dikatakan pewaris para nabi? Mereka lah yang tidak pernah gentar untuk menyemarakkan syiar Islam. Apakah peranan mereka dalam masyarakat dan apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi mengangkat martabat ulama untuk menghadapi cabaran-cabaran global yang cukup hebat ketika ini? Segala persoalan ini bertepatan dengan sebuah hadis yang cukup masyhur dalam perkatakan tentang peranan ulama yang menjadi mata rantai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan membuka kepadanya salah satu jalan yang menuju ke syurga. Para malaikat menebalkan sayapnya kerana redha kepada penuntutan ilmu. Sesungguhnya orang alim itu diminta keampunan baginya oleh mereka yang berada di langit dan di bumi, juga oleh ikan di dalam lautan. Kelebihan orang alim ke atas orang abid, iaitu ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama ke atas segala bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi-nabi, kerana mereka tidak meninggalkan pusaka dinar dan dirham harta. Seperti mempusakakan ilmu, sesiapa yang dapat mengambilnya, dia telah mengambil bahagian yang besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ialah ahli agama atau ilmuwan yang menguasai berbagai disiplin ilmu yang merangkumi ilmu-ilmu asas seperti ilmu akidah, syariah dan akhlak. Bertitik tolak daripada perkembangan ilmu-ilmu asas tersebutlah berkembanglah cabang-cabang ilmu sehingga ke hari ini. Kemuncaknya tamadun Islam pernah melahirkan generasi ilmuwan yang cukup hebat. Untuk diperkatakan bermula daripada generasi sahabat hinggalah satu generasi yang kita dapat lihat sekarang. Begitulah kerutan dan rentetan sejarah yang berkekalan. Justru menjadi bukti dan sandaran yang cukup jelas Islam pernah menjadi kuasa ilmu suatu ketika dahulu, sehingga melahirkan sebegitu ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang selayak dipanggil ulama. Sesungguhnya penguasaan ilmu yang cukup meluas dan teliti di kalangan ulama silam seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan ramai lagi ahli ulama yang tidak terkira banyak untuk dicatatkan di sini, membuktikan kebenaran hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ulama menanggung amanah besar
Ini bertanggungjawabkan ke atas mereka bersesuaian dengan peranan dan tanggungjawab sebagai tempat rujukan utama. Adalah menjadi kewajipan mereka untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki, menjalankan tugas amal ma'ruf nahi munkar, kerana ini adalah di antara ciri-ciri umat terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ulama cukup berperanan dan memberi sumbangan bernilai kepada dunia Islam sehingga bertabat mereka diangkat sebegitu tinggi dan disanjung sepanjang zaman. Golongan ini perlu didampingi dan dihormati, malah disayangi oleh segenap masyarakat, kerana mereka lah yang dapat membimbing kita berjalan lurus di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menghayati peranan ulama yang diantaranya seperti berikut. Pertama, sebagai pewaris Nabi dan penyebar ajaran agama, inilah peranan utama para ulama. Justru perbuatan menghina dan merendahkan ulama amatlah ditegah dan dilarang sama sekali. Malah perbuatan tersebut boleh memecahkan kesatuan Islam yang sedia terbina. Ulama perlu diletakkan pada kedudukan yang tinggi sejajar dengan peranan yang dimainkan. Kedua, menjadi teras kepada amal ma'ruf nahi munkar. Mereka berperanan melurus dan memperjernihkan umat daripada pelitan dan saki-baki fahaman jahiliah, khurafat dan perkauman yang masih mendebat akibat terhakisnya pegangan akidah Islam. Ketiga, menjadi contoh ikutan terbaik. Mereka berusaha melahirkan perasaan takwa di kalangan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi model akhlak Islam. Sikap dan perilaku ulama adalah mempamerkan kelakuan dan akhlak Islam yang lengkap dalam memerintah dan mentadbir, memimpin, menjadi pemimpin keluarga dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketinggian dan keunggulan ulama adalah lambang kehebatan syiar Islam. Rendah dan terpinggirnya ulama bermakna lemahlah dan terpinggirlah Islam. Mereka adalah pewaris Rasul untuk membimbing umat sekalian. Mereka jugalah yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dilupakan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka dihormati, dimuliakan, bahkan segala ilmu yang disampaikan hingga ke hari ini dihargai. Amatlah malang sekiranya ulama yang ada kini dipinggirkan sumbangan dan peranan mereka. Marilah kita sama-sama merenung kembali kata-kata dan ungkapan oleh Hasan Al-Basri, iaitu meninggalnya seorang alim merupakan satu kehilangan besar yang suka dicari ganti sepanjang zaman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini: pertama, ulama adalah pewaris Nabi yang menyambung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ulama perlu dihormati dan dipandang mulia di dalam masyarakat. Penghinaan kepada golongan ini bakal mengundang bencana Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, usaha mempertabatkan para peranan ulama dalam masyarakat perlu dipertingkatkan bagi mengambil kekuatan Islam. Keempat, ulama merupakan golongan yang bertanggungjawab menyatupadukan masyarakat, bukan yang memecah belahkan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama innallaha 'azizun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقرسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على صلاتهم الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Wasituh Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Isya wa ala Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahira. Allahumma atil umrahuma muslihin lil muwazzifin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Allahumma ij'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan raqiyyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.